Video pada kali ini, color grading mesra beginners. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Okey, ini adalah video tutorial color grading yang pertama dari saya. Saya agak excited sikit pasal memang ini adalah minat saya, tapi saya nak minta maaf pasal kalau korang boleh dengar ada bunyi hujan sikit. So saya harap suara saya clear untuk korang dengar. Dan sebelum saya teruskan lagi, saya juga nak kena minta maaf pasal kerana saya ni seorang yang gagap. Dan kalau sepanjang saya cuba explain apa yang saya buat nanti, tak berapa jelas ke kalau saya tergagap-gagap sikit, saya minta maaf. Okey, color grading yang saya akan ajar ni bukanlah color grading yang saya selalu buat pada video-video saya. Ini saya ajar color grading mesra beginners. Saya ulangi, color grading mesra beginners. DaVinci Resolve, dia ada dua version. Version yang percuma dengan version yang berbayar. So, saya dah pun beli version yang penuh, studio version. And kalau saya nak ajar korang, saya rasa ramai yang menggunakan DaVinci Resolve version percuma. Pasal siapa tak suka benda free kan? Dan walaupun ianya free, dia agak komplit. Bagi saya dia agak komplit. Cuma kerana saya memerlukan beberapa option yang advance sikit, dan saya terpaksa juga beli. So kalau korang ada yang free version, jangan risau, free version pun dah bagus. So that's why saya download semula, saya install semula yang free version, semata-mata nak buktikan kepada korang free version pun boleh buat hasil yang bagus. Okey, sekarang ni dekat skrin saya kita dah ada satu klip yang saya shoot tahun lepas dekat jambatan Pintasan Saloma, Kampung Baru. So kalau korang nak tengok video penuh Pintasan Saloma ni, ada, saya letakkan link dekat bawah. Tajuk dia Saloma The Name. Okay, and video tu saya buat untuk satu pertandingan, and Alhamdulillah saya menang pertandingan tersebut. So kalau rajin, kliklah dekat yang link saya letak kat bawah tu, Saloma The Name. Okay, sambil tengok tu, subscribe lah kan. And sekarang apa yang korang nampak ni, saya shoot video ni menggunakan kamera Sony A6500, okay, A6500, and saya shoot dalam S-Log 3. So that's why gambar dia agak macam tak cukup color sangat kan. Dia macam tak berapa kontras sangat. So kerana saya shoot dalam S-Log 3. Okay, video ni saya shoot. Okay, kita tengok dulu video ni. Okay, watak Saloma masuk dan memandang ke atas dengan penuh harapan. Dan itu saja klip yang saya nak pakai. Dan kita pergi kepada color tab. Okey, di sini. Klik di sini. And ingat, ini adalah free version punya. So mungkin ada perkara-perkara ataupun benda-benda yang terbatas. Okey. Yalah, benda free, takkanlah semua benda nak bagi free kan. Mesti ada benda yang, oh, kau nak akses benda ni, kau kena bayar. Business bro, business. Okay, sekarang saya nak buka di sini bahagian scope ni. Ada vector scope. Saya nak tukar kepada parade. Okay, seperti yang korang nampak, parade ni dia macam tak berapa meluas. Okey, dia agak kecil dia punya graf ni. Kerana saya shoot dalam S-Log, so kontras dia tak berapa bagus sangat. Okey. Tapi abaikan tu dulu. Sebelum kita start color grading,
apa yang kita kena buat adalah color correction. Okey, color correction dengan color grading, apa beza dia? Color correction ni kita nak betulkan dulu dia punya exposure, nak betulkan dulu dia punya saturation, kan, dia punya color sikit-sikit. Kita nak betulkan dia mengikut standard biasa. Okey. Color grading, bila kita nak buat color tu lebih kreatif, macam contoh macam kita tengok filem Matrix. Matrix color dia agak kehijauan. And Joker pun sama. Filem Joker pun agak kehijauan. Kita tengok filem apa lagi? Filem Mad Max. Kita boleh tengok orange and teal dia kontras kau-kau punya. So itu adalah color grading. So sekarang ni kita tengok di sini. Di sini adalah nama benda ni adalah node. N-O-D-E. Okay. Tengok sini ya, nodes. Alright, kalau kita klik sini dia padam. Okey, kita buka balik nodes. Alright. So, untuk nodes ni bertindak seperti layer. Kita boleh tambah nodes banyak-banyak kan. Okay, kita buang dulu. So, untuk color correction saya biasanya menggunakan sekurang-kurangnya 3 nodes. Okey. So kita boleh add node, add serial node. Okey, klik situ. Ataupun kalau kita nak pakai shortcut keyboard, alternate S. Kalau pengguna MacBook, option S. Yap, situ. Dan kita ada 3 nodes. Saya biasa akan mulakan dengan 3 nodes untuk color correction. Yang first, saya akan buat correction untuk exposure. Yang kedua adalah untuk white balance. Dan yang ketiga adalah untuk saturation. Saya bawa kepada benda yang penting juga. Kita tengok dekat skrin, saya bawa saya punya mouse ke hujung bawah sebelah kanan. Ada gear ni kan. Klik dekat gear ni, iaitu project settings. Selalunya saya akan pergi kepada general option di sini. Dan saya akan, okey, bila secara normalnya, secara default, ini yang korang dapat dekat bahagian color ni general option color. So ini adalah secara defaultnya, inilah dia yang dia akan tunjuk kat korang. Saya akan buat perubahan sikit, tapi perubahan ni adalah berdasarkan keselesaan saya bekerja. Korang boleh ikut ataupun korang tak nak ikut pun tak apa. Okey. So saya akan klik dekat luminance mixer default to 0. Dengan use as curve for contrast, saya akan cancelkan yang ini. 2 tu saja yang saya akan buat pada general option color ni. Okey. Dan kemudian saya save. Dan lagi sekali saya ingatkan, sekiranya korang color grader ataupun editor yang advance, video ni saya khaskan untuk beginners. So korang boleh tonton, mungkin ada benda yang korang benda baru yang korang terbelajar di sini. Tapi kalau tak mencapai apa yang korang harapkan, jangan risau, next time saya akan buat untuk advance punya user pula Jangan risau. So kita dah namakan 3 nodes dekat sini. So exposure, yang pertama kita akan adjust exposure dia. Okey. So exposure ni saya selalunya gunakan curves. Okey. Tapi curves ni biasanya bila mata kita dah biasa, kan? Ataupun kita boleh menggunakan primaries. Okey, nampak ni? Primary wheels. Okey, kita ada 3 roda. Okay, walaupun kita nampak 4, tapi yang ini sebenarnya adalah untuk keseluruhan image. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Kita mulakan daripada lift. Okey, roda lift ni adalah untuk kontrol bahagian gelap. So, kalau saya bawa yang point tengah ni, nampak bintik ni, saya akan bawa dia ke sebelah biru.
So tengok image dia jadi kebiruan. Bawa dia ke hijau, dia akan jadi hijau. Bawa dia ke arah kuning, okey, ke arah pink. Dan kita boleh tekan reset. Sini adalah butang reset. Tekan sini, dia balik kepada normal. Okey, kita tak akan adjust color lagi. Kita nak bahagian yang bawah ni. Nampak bar yang bawah ni? So kita akan klik, hold dan drag dia ke kiri atau ke kanan. Okey. Klik, hold, jangan lepas. Kalau kita heret dia ke sebelah kiri, kita akan menggelapkan bahagian gelap. Okey. Nampak image sini sebelum, sini selepas. Okey, okey, sini kita mata kita kena melihat kepada skop per rate ni terutama sekali di bahagian bawah. Kita nak elakkan dia mencecah bawah sebegini. Okey, nampak image dia. Okey. Rambut dia langsung tak nampak detail apa-apa langsung. Okay, apa yang kita nak adalah seelok-eloknya hujung-hujung dia cecah dekat kosong ni. So kita patah balik. Okey, klik, hold, drag ke kanan untuk cerahkan dia semula sampai kita jumpa hujung tercecahkan dia sikit dekat kosong tu. Dah cukup. Okey, tengok image. Alright. Dan saya rasa okey. Mungkin saya nak gelapkan sikit je. Alright, situ ngam. Dan kemudian saya akan pergi kepada gamma. Okey, di sebelah lift ni gamma, okey. Ini mewakili bahagian bukannya bahagian gelap, bukannya bahagian cerah. Dia di tengah-tengah. Okey, kalau saya alihkan ini, yang terkesan adalah warna ataupun luminance yang pertengahan. Okey, terutama sekali warna dekat kulit dia. Itu yang paling terpengaruh dengan perubahan ni. Okey, mungkin saya nak letak dekat situ. Sini okey. Dan sekarang kita pergi ke arah gain. Gain ni bermakna area-area yang cerah. Okey. Area-area yang highlight lah kan. Okey, pergi kepada bar di bawah ni. Benda yang sama juga, klik, hold dan drag. Okey, saya nak cerahkan sikit. Tengok dekat skop. Okey, puncak dia belum cecah atas sekali. Atas adalah 100. Okey, kita bawa dia hampir kepada 100. Jangan cecah 100, hampir kepada 100. Oops, terlajak. Patah sikit. Patah balik. Okey, ngam. Cukup. And offset ni, offset adalah keseluruhan. Okey, kalau saya gerakkan ni, tengok dekat skop. Dia akan bergerak sekata. Okey. Okey, kita reset. Okey, biar saya fahamkan Kalau image tu, okey, ini adalah image. Sini bahagian cerah, sini bahagian pertengahan, ini bahagian gelap. Kita naikkan gain. Kita tak berapa efekkan bahagian pertengahan dengan gelap. Bahagian gain yang akan stretch. Okey, semakin cerah. Kalau kita adjust bahagian gelap, gelap yang akan semakin gelap ataupun semakin cerah. Tapi offset ni, dia akan menggerakkan semua. Semua bahagian akan bergerak sekali. So offset ni hati-hati sikit pakai. Saya jarang sentuh offset ni, jarang sangat. And then kita dah settle dekat node exposure, kita pergi kepada node white balance. So white balance ni cara mesra beginner. Cara mesra beginners, bawa mouse kita ke sini. Nampak tanda titik ini kan? Okey, macam penitik tu. Okey, nampak? Dia keluar tulisan white balance. Okey, klik dekat situ dan pergi pada image. Dekat dalam image, cari benda-benda yang berwarna putih ataupun kelabu. Kelabu yang solid. Okey, dia tak ada warna biru ke, dia tak ada warna kehijauan ke, dia kelabu yang solid ataupun putih. Okey. So dalam ni tak ada benda yang berwarna putih kecuali dia punya macam tiara dia ni. Okey, mahkota dia ni, kerongsang ke apa benda nama tak tahulah. Tapi saya tak berapa sure sangat. So saya pilih kawasan kelabu kerana saya tahu jambatan pintasan Saloma ni dia punya struktur dia berwarna kelabu solid. So kita pilih salah satu palang
yang ada pada jejantas ni. Okey, sini saya klik sini. Tengok. Okey. Okey, saya klik dekat nombor ni, nampak saya klik sini untuk check, untuk padamkan yang ni, untuk check before dan after. Okey, ini before, ini after. Okey, before, after. Ataupun saya boleh tekan Command D ataupun Control D. Kalau korang pengguna Windows, Control D. Kalau korang pengguna Mac, Command D. Okey. Before, after. Before, after. And saturation. Okey, kerana saya shoot dalam S-Log, maknanya color dia kurang sikit. So saya boleh tambah saturation di bawah ni. Saya naikkan. Okey, sama ada saya klik, drag, ataupun saya boleh type in nombor terus. Contoh saya nak 60. Okey, saturation 60 macam cukup. Ataupun mungkin saya naikkan ke 70. Ataupun saya naikkan lagi sampai di berlebihan. Oh, itu dah terlebih sangat. Kita kurangkan, saya rasa 65 ngam. Okey, 65.60. Okey dah tu. Okey, so basically ini secara basicnya, secara asas yang paling simple untuk color correction. So kita settle dekat sini. Okey, kalau untuk advance tak cukup lagi ni, tapi untuk beginners punya fahaman ini dah memadai. Okey, jangan risau. Sekarang baru kita pergi ke chapter yang seterusnya, iaitu color grading. Okey, bila dah settle ni, kita boleh tarik ke tepi sikit, and then kita tambah notes yang baru, option S ataupun alternate S. Di sini saya namakan dia sebagai look 1. Okey. Sebenarnya korang boleh namakan apa saja nama yang sesuai ataupun yang senang korang faham untuk jejak balik apa benda yang korang buat. Okey. Ini saya namakan berdasarkan apa yang saya selesa. So, look 1 ni, saya biasanya akan survey. Ni kalau untuk beginner, saya ulangi. Okay, saya cadangkan untuk korang survey di bahagian ini. Nampak Okay, saya tutup dulu. Atas ni ada satu function, nama dia LUT. LUT, lookup table. So klik dekat sini dan korang ada preset-preset warna yang disediakan oleh pihak DaVinci Resolve. Okey. Korang tak perlu klik, tak perlu apa, cuma bawa mouse korang ke salah satu, and then korang just gerakkan je, tak perlu klik, gerakkan biasa je, dan korang boleh nampak video korang dia dah apply, bukan apply permanent, ni just preview sahaja. Okey. Dan tak ada yang saya berkenan. Yes, ini. Kita ambil contoh yang ini. Saya tahu color dia agak over. Okay. Double click. Okay, sebelum tu make sure ini notes yang betul-betul korang nak apply LUT ni kan. So, dah klik situ, double klik sini, dan nampak dia ada logo petak ni. Itu bermakna LUT dah masuk dekat notes ni. Dan bila korang apply, korang rasa kali ni agak kuat. So, bawa mouse korang pergi ke bahagian ini. Okay, key. Klik dekat sini, pergi dekat key output. Okay. Ada gain. So gain ni korang akan klik, hold dan drag, okey, ke kiri untuk kurangkan. Okey, sini kosong, tak ada langsung. Cuba kita tambah sikit. Tengok image Ini paling maksimum. Ini tak ada langsung. Maksimum tak ada langsung. Maksimum tak ada langsung. So kita nak cari kadar yang tepat. Okey, dan saya rasa 0.4 lah. 0.4 macam okey Kita tengok before after, before after, before after. Macam okey pula kan. So kita terus pakai LUT yang ini. Kemudian tadi yang saya dah tunjuk dekat korang adalah serial node.
So ini notes ni semua adalah serial notes. Sekarang kita nak pergi kepada parallel notes. Okey, korang boleh pergi sini dan klik add parallel, ataupun menggunakan keyboard alternate P, ataupun kalau pengguna Mac option P. Okey, so parallel notes akan berada di bawah notes yang selected, yang korang pilih ni, yang ada garisan merah. So bila korang klik alternate P, dia akan pergi dekat bawah ni. So yang ini pula, okey, beza dia parallel notes dengan serial notes ni saya akan explain di masa yang akan datang, bukan sekarang. Okey, so pada yang ni saya akan namakan dia look 2. So di sini saya akan bermain dengan primary wheels. Okey, mungkin saya akan pergi ke bahagian lift ni, iaitu bahagian gelap ni. Saya akan hijaukan sikit. Dia bukan hijau sangat, hijau kebiruan sikit. Saya akan tarik dia ke arah sini, sikit je, tak perlu banyak. Okey, tengok before after, before after. So bahagian gelap tu dia ada tone sikit, itu yang saya nak. Dan bahagian gamma ni, kerana skin tone, warna kulit jatuh ke bahagian gamma selalunya, so saya akan tarik dia ke bahagian orange sikit je. Oh, cukup. Before after. Alright, bukan apa, kita nak nampakkan kulit tu ada dia punya warmth dia lah. Okay, gain saya try bawa ke sebelah biru sikit, biru muda, macam menarik. Oh, terlebih ni macam okey. Okay, gamma ni saya tarik balik ke orange, lebihkan sikit. Alright, ngam. And then saya rasa ini dah memadai. Sekarang bila korang buat parallel notes, dia ada satu benda kat sini, nama dia adalah parallel mixer. So klik dekat sini untuk sambung tambah notes yang seterusnya. Yang terakhir sekali yang saya nak ajar adalah curves. So curves ni, di mana terletaknya curves? Curves berada di sini. Okey, klik sini dan korang akan nampak benda ni. Okey, di sebelah kanan mewakili bahagian-bahagian cerah, di sebelah kiri mewakili bahagian-bahagian gelap. So kalau kita bawa point yang kanan sekali ni, di atas ni, ke bawah, semuanya akan jadi gelap. Bawa balik ke atas normal. Pergi ke point yang sebelah kiri bawah ni, tarik dia ke atas, kita mencerahkan yang gelap dan kita kembalikan pada normal. Okey, so curve ni, apa yang saya nak buat, mungkin saya nak tambah kontras. Okey, sikit je. Korang boleh tambah kontras dekat sini, tapi saya nak ajar korang menggunakan curves. Okey, so tambah 2 point lebih kurang di situ. Nampak satu sini, satu dekat sini. So yang di belah atas ni, tarik dia ke atas sikit, maknanya kita mencerahkan sikit bahagian cerah. Dan di sini kita tarik dia ke bawah sikit. Okey, menggelapkan sikit bahagian gelap. So dia akan jadi before after, before begini, after begini. And then saya nak turunkan sikit yang ini. Alright, and okey, ngam, situ cukup. Okey, macam korang perasan dekat bahagian scope saya ni, saya ada crushing sikit. Okey, dia dah clip ke bawah, but it's okay, pasal saya tahu itu bahagian rambut dia. So tak akan ada penonton yang macam nak tengok, nak kira satu persatu rambut dia kan. So jangan risau, dia akan crush ke bawah, benda ni akan jadi hitam sikit. Don't worry, okay. And then saya nak memperkenalkan satu function yang best kat dalam DaVinci Resolve punya color ni. Sebelah curves ni, korang akan jumpa macam spider web ni, color warper.
klik dekat sini. Okey. Ini menariknya, okey, kita boleh adjust color. Macam contohnya saya pergi dekat baju ni. Saya klik dekat baju ni, saya hold. Kalau saya tarik mengikut arah yang ada dekat color wallpaper punya gambar ni, saya tarik dia ke arah hijau, dia akan jadi hijau. Saya tarik dia ke arah pink, dia jadi pink. Okey. So untuk kembali normal, double klik dekat nak kembali normal, just tekan reset all. Pop, dia normal kembali. Okey. Cuma sekarang ni color ni saya nak dia pergi ke orange sikit je. Yes, situ je sikit. Okey, sekarang ni saya nak adjust sikit skin tone. So apa yang saya buat adalah saya pergi ke bahagian parade, klik sini vector scope. Okey. And then make sure korang ada garisan ni. Kalau tak ada, korang boleh pergi dekat sini, klik sini dan pilih ini, show skin tone indicator. So garisan ni adalah garisan penentu warna kulit. Okay, warna kulit yang tepat akan berada di sini. Tak kisahlah korang kaum apa sekalipun, mungkin korang berkulit hitam, berkulit gelap, berkulit cerah, berkulit putih sekalipun, skin tone korang akan sentiasa berada di garisan ini. Percaya cakap saya. So sekarang ni kalau kita tengok, skin tone ni agak kekuningan. Okay. Tapi masalahnya kalau kita nak adjust dekat sini, contohlah saya pilih color kulit, dia akan menjebakkan warna-warna yang lain. Agak payah sikit kita nak adjust. So saya undo. Apa yang saya buat, saya akan pergi dekat sini. Nampaknya ada 6 kat bawah ni. Okey. Sini saya akan pilih paling banyak. Pak, tengok. So dia ada banyak area ataupun selection color. Sini pun sama, saya buat benda yang sama, 16. Tap, makin bertambah. So saya pergi kepada kulit dia yang saya nampak agak kekuningan. Saya tarik dia ke arah merah sikit. Okey. So saya rasa situ macam okey. Okey. Before after. Okey, before after, before after. Okey, and saya rasa okey, agak okey. Cuma saya nak patah balik ke arah curves. Okey. Memandangkan kita dah letak color wallpaper dekat situ, kita boleh rename sikit curve dengan wallpaper. Oops, dia terpadam curve tadi. Okey. Alright. Saya mungkin nak kurangkan sikit kontras dekat bahagian cerah ni. Okey, naik turunkan sikit atas ni. Okey, itu macam okey. Alright. Cuma saya nak tambah sikit lah. Saya pergi kepada look 2 untuk saya tambahkan sikit color dekat lift. Okay. Dan juga gain. Alright. So saya rasa saya suka color ni. Saya rasa macam selesa dengan color ni. Dan saya rasa ini dah okey dah kot. Okay. Bukanlah color yang terbaik yang saya buat, tapi seperti yang saya katakan di awal tadi, video ni adalah mesra beginners. Okey, mesra untuk beginners. And then jom kita tengok kalau kita play video ni daripada awal. Okay. So basically ini yang saya boleh tunjukkan cara-cara menggunakan color grading dalam DaVinci Resolve. Dan saya harap korang akan explore benda ni.
Okay, saya cuma ajar benda-benda basic sahaja. Ada banyak lagi benda-benda lain. Macam tadi korang tengok primary wheels, dia ada lagi lock wheels, dia ada RGB mixer. Banyak lagi function yang saya selalu guna, tapi saya belum ajar lagi dekat sini. Okay, so jangan lupa subscribe. Okay, so korang dah tengok ni. Sekarang saya akan edit mengikut color yang saya suka pula. Alright, jom tengok. Okay, so ini hasil yang sekitar yang mungkin ini yang saya suka sikit. So macam korang tengok, ini banyak notes. Sebenarnya saya akan, kalau ikutkan hati saya, nak buat banyak lagi adjustment yang saya nak buat, tapi memadai lah untuk setakat ni. Kita tengok full video dia. Thank you for watching, dan sekiranya korang belajar sesuatu daripada video ni, please komen dekat bawah. Dan kalau korang rasa ada kelemahan yang boleh saya baiki lagi, please beritahu saya, okay? Just komen je, jangan risau. Saya sedia untuk menerima sebarang kritikan daripada korang. Cuma saya tak mampu untuk improvekan dari segi percakapan kerana saya gagap. So, saya minta maaf banyak-banyak, okay? Orang gagap nak buat channel YouTube, tapi itulah, harap korang boleh terima lah. Sabar je lah dengan saya, ya. So itulah video untuk kali ni. Jumpa pada next video. Assalamualaikum. Malaysia, stay safe, stay healthy. I love you.